kita tanya, kena bayar juga Yes, everything in Switzerland is expensive lah. Dia beritahu. Even you want to die, also you need around, dia kata 6,000 ke 8,000 Swiss franc per person. So, one of the most expensive country in the world lah sebenarnya. Dan juga negara yang katanya tidak berperang tetapi mereka sangat bersedia untuk peperangan. Oh lama. Dia rated number 1 country oleh expatriate. Nombor 1 negara yang paling susah nak buat kawan. Rocket launcher tadi tu berada di dalam ban lembu tau. Kira macam ada cannon dalam tu Dia bukan cannon tau. Habis tu? Dia rocket launcher. Oh, maknanya kalau macam Iron Dome lah. Yes, betul? macam Iron Dome. Yeah. Dan satu lagi dekat Switzerland tidak ada tanah tebiang. Itu yang awak kena tahu tu. So macam mana dia San? Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Orang kampung. Okey, orang kampung semua, kita hari ini berada dalam Kampung Rare. Untuk podcast kita yang kedua. Kalau yang pertama di Ushguli, Georgia. Ya, betul. Yang ini yang kali kedua. Exactly. Dan yang pertama dulu kita panggil review, tetapi bila kita dah bincang-bincang balik, kita rasa dengar-dengar balik macam review ni macam tak best lah. Tak best lah. Tak masuk dalam jiwa. Jadi kita dah tukar dah jadi Rare Nation Podcast. Yes. Itu kita dah ada terus mula-mula lagi dah ada merchandise. Exactly. Tapi ni merchandise ni boleh dapat dekat Shopee. Pasal Rare Nation tu memang dah ada dahulu sebelum ada podcast ni. Ya. Okay, kalau macam kita selalu dalam podcast kita sebelum ni dekat Georgia, kita membicarakan tentang apa yang terkait dengan travel. So kali ni kita nak bincang tentang apa, Sam? Kita memang Rare Nation ni kita bukan setakat travel, tapi kita berbincang tentang golongan nama Rare Nation, ataupun dalam bahasa Arabnya umat-umat gharib, ataupun orang-orang pelik, orang-orang yang rare. Okay. Jadi pasal kita kan rare, jadi kita nak lihat kelainan yang ada, kelainan budaya dan juga karakter untuk setiap tempat-tempat yang kita pergi. Okay. Jadi hari tu kita dah di Georgia, hari ni kita nak pergi mana? Hari ni rasanya kita bawa dia orang pergi Switzerland. Yes, ini dia. Negara Switzerland, ataupun negara yang tersepit di tengah-tengah benua yang tidak ada laut. Betul. Jadi kalau kata kita dekat Switzerland, jangan cari seafood. Kalau pasal ikan dia kena jalan dekat darat, baru boleh sampai di Switzerland untuk you all makan seafood. Exactly. So kita nak cerita pasal negara yang orang kata one of the most expensive country in the world lah sebenarnya. Dan juga negara yang katanya tidak berperang, tetapi mereka sangat bersedia untuk peperangan. Oh lama. Maknanya dia antara negara yang paling terselamat di dunia untuk berhadapan dengan Perang Dunia Ketiga, betul tak Zia? Ya, disebabkan oleh secara geografinya, dia berada di kelilingi lingkungan Gunung Ganang. Okay. Dan dia berada di tanah tinggi, dan untuk kalau kata askar-askar ataupun penaklukan zaman-zaman sebelum 1950s dahulu, 1950-an dahulu, agak sukar untuk menakluki Switzerland. Namun walaupun negara ini bukan negara yang berperang, tetapi mereka sangat bersedia untuk peperangan. Yes. Jadi untuk pengetahuan semua, Switzerland, rakyat Switzerland adalah rakyat yang rare kerana setiap rakyatnya adalah askar. Adalah tentera. Oh, menarik. Oh, no wonder lah kalau kita tengok, kalau saya lalu dekat Interlaken tu, kalau kita nak pergi menuju ke Furkapas ke, kita akan lalu satu tanah lapang. Meringen, exactly. Boleh nampak jet pejuang mesti akan lalu lalang kat situ lah. Lepas tu keliling dia tu semua, keliling dia adalah padang ragut. Padang ragut. Yes. Okay. Keliling tu padang ragut, nampak lembu-lembu, kambing biri-biri. Betul. Lepas tu ada waterfall tau. Ujung dekat satu dia punya canyon tu ada waterfall. Cantik besar tu. Yes. Tapi tengah-tengah tu ada fighter jet punya runway. Saya selalu perasan kalau kita drive, bila dia orang fly, bila dia orang landing, tahu-tahu hilang jet tu. Dia masuk dalam bunker. Okay. Dia macam bunker dia pun nampak macam satu busut. Lepas tu jet tadi tu dia masuk kat dalam tu. Dia tak ada macam, dia bukan macam sebuah airport yang ataupun ada hangar besar yang mana kapal terbang yang landing kat situ, kita dah akan berkumpul dekat situ. Betul. Exactly. Kalau kita tengok memang tak ada lah.
susah nak jumpa ada jet pejuang dekat situ. Dan itu antara benda yang selalu bermain dengan kepala otak kita orang. Kalau drive kat Meiringen tu, mana pergi kapal terbang tu? Ya, betul. Dan Switzerland adalah sebuah negara yang boleh menempatkan lebih daripada seluruh rakyatnya di dalam bangka apabila berlakunya peperangan. Sekiranya berlaku peperangan. Sekarang ni dia punya occupancy dia boleh didiami oleh 105% orang-orang Switzerland boleh berlindung dalam bangka yang ada di seluruh negara Switzerland. Exactly. Boleh imagine lah. Kalau kita tengok pun banyak antara kalau kita tengok YouTuber-YouTuber yang cover berkenaan dengan ni, even dia punya orang kata secret bunker terdapat di kaki-kaki gunung dan juga puncak-puncak gunung. Saya ada pengalaman sedikit lah. Kalau kata kita pergi dekat kampung, dia sebenarnya kampung tau. Kalau Lauterbrunnen atas sedikit, kita pergi ke Muren. Dekat Muren tu, dia ada macam bangsal-bangsal yang biasanya untuk simpan lembu. Pada waktu musim sejuk. Betul. Jadi musim sejuk, bila lembu-lembu tidak boleh meragut kerana macam mana nak meragut, rumput je ditutup oleh snow. Jadi lembu-lembu ni semua akan ditempatkan di dalam ban. Dan dalam ban-ban lembu ni yang kita rasa macam ban ni lembu, ada satu ban yang sebenarnya bila kita datang dekat, dia ada buka sedikit, dia adalah rocket launcher. Kira macam ada cannon dalam tu Dia bukan cannon tau. Habis tu? Dia rocket launcher. Oh, maknanya kalau macam Iron Dome lah. Yes, betul? macam Iron Dome. Yeah, exactly. Maknanya mereka sangat protect negara mereka dan kedaulatan negara mereka. Sekiranya ada apa-apa pesawat yang tidak dikenali, mereka akan ni lah. Maknanya ada Iron Dome tu di Switzerland. So kita rasa macam daripada jauh nampak cantik, ada bangsa-bangsa yang macam abandoned. Tapi satu yang bagusnya, walaupun dia membina teknologi ketenteraan, betul, tetapi rocket launcher tadi tu berada di dalam ban lembu tau. Dia jadi macam dia tidak mengganggu pemandangan. Tiba-tiba kan ada satu bangunan moden, dalam tu ada rocket launcher, kan dia jadi menyemak. Betul. Jadi mencacatkan. Dia mengekalkan authenticity of the country tu. Exactly. Jadi inilah yang bagus pasal Switzerland lah. Betul, saya setuju. Kalau kita pergi dekat Switzerland ni, kita lihat bagaimana pembangunan tu dia well blend ataupun dia betul-betul tak mengganggu lah ataupun mencacatkan pemandangan alam tu yang cantik. Betul. Exactly. Jadi kalau kata apa nama tu, contohnya macam kalau kata tiba-tiba ada orang telefon sekejap. Tengok usahawan orang nak beli drone pun dengan telefon kan. Okey, kat mana kita tadi? Kan mencacatkan mencacatkan pandangan. Bila ada orang telefon, dia mencacatkan betul podcast ni. Okey. Jadi inilah benda-benda yang dia buat tu, dia tidak mencacatkan pemandangan. Dan ada satu lagi perkara yang menarik. Orang Switzerland dia sombong. Tu menarik memang menarik. Kenapa? Rasanya saya pernah experience. Dan juga saya rasa kita dah lebih 10 kali lah pergi, lebih lah 10 kali pergi Switzerland. Saya rasa kita lagi banyak pergi Switzerland daripada pergi Kuala Kangsar. Lagi banyak daripada balik kampung saya, Kopila. Okey. Dia memang lupa daratan. Jadi kita boleh mengalami sendiri sebenarnya karakter orang-orang Switzerland ni. Dia lambat warm up. Dan Switzerland dia rated number 1 country oleh expatriate. Nombor 1 negara yang paling susah nak buat kawan. Okey, kalau macam daripada pandangan SN lah, adakah ia memberi satu sisi yang positif bagi sesebuah negara ataupun rakyat tu sendiri, macam dia tak berapa nak friendly dengan orang foreigner? Okey, kalau ikutkan yes. Tetapi kalau ikutkan pekerja-pekerja ataupun orang dalam servis area pelancongan contohnya yang berhadapan dengan apa nama tu, pelancong-pelancong, dia pula friendly sangat. Okey. Yang sombong tu macam ni lah, kita jumpa pakcik-pakcik dekat kampung tu kan, kita senyum lah. Biasa kita jumpa dekat pakcik-pakcik kat kampung kan, kita macam dekat Lenggengan, Pilar. Betul. Kita senyum, cik, macam tu kan. Dia akan, kita angkat macam tu, kita senyum kan. Dia akan, muka dia macam ni. Macam tu je. Ni kira orang Switzerland ni. Orang Switzerland. Jadi lagi-lagi kalau kata yang pakcik-pakcik yang bawa traktor dekat farm semua tu kan. Dia dengan muka dia serius, dengan misai semua kan. Lepas tu bila kita, cik, macam tu dia buat bodoh je. Tak senyum, tak apa semua tu. Sombong siut.
Betul. Ha. Saya pernah experience dekat satu perkampungan, nama dia Isleworth. So dekat Isleworth tu konon-konon kita nak bergambar lah dekat rumah. Sekali bila dah pakai baju Melayu siap, baju kurung apa serta, kena halau. Dia kata no. So memang sombong lah. Itulah. Jadi patutnya berbangga apabila kita sebagai pelancong, dan Isleworth tu sendiri adalah sebenarnya satu kampung pelancongan. Ya. Dan dia dihidupkan Isleworth tadi tu dengan pelancongan. Exactly. Bukan pertanian bela lembu, bela kambing, tak ada dah sangat. Yang orang kat situ yang dulu bela kambing, bela lembu pun dah berada dalam industri pelancongan. Betul. Yes. Kalau kita naik daripada Tasik orang kata Tun punya ferry pun antara one of the place yang dia akan berhenti memang dekat JT Isleworth. Yeah, exactly. Tapi daripada sorry, bukan Tun. Brins. Brins. Itulah. Yeah. Baru nak tanya macam mana daripada Tun dia boleh pergi ke Brins. Pasal Isleworth tu dekat Tasik Brins. Jadi jangan scam. Korang kena hampir percaya kan? Jangan scam saya pasal saya Switzerland is my second name. Okey, itu orang Switzerland. Mereka ada pride yang tersendiri. Disebabkan itulah mungkin mereka agak sombong, tinggi hidung tinggi sikit. Yeah. Tapi punctuality rasanya nothing beat Switzerland kot. Dia punya punctual ni, kita macam ni, punctual bukan bermaksud kita janji pukul 9, kita datang pukul 8.50. Yeah. Ataupun lewat. Dia punya principle dia very simple. 9 o'clock, kalau 9:00 baru tekan bell. Keting. Betul. Okay. Kalau you janji dengan orang Switzerland, daripada 9 orang Switzerland, dia akan buat macam tu. Kalau kata, okay, see you at 10 o'clock at my house. Jadi, dia akan tekan bell kita tepat exactly 10 o'clock. Okay. Sebab dia kalau datang awal, dia menyusahkan tuan rumah belum mandi, belum kemas bilik lagi, kemas, belum siap masak ke apa semua kan. Tak menyabar. Tak menyabar. Lepas tu bila dah datang kena layan pula. Betul. Kalau datang lambat menyusahkan orang dan nunggu pula. Betul. Kena sidai lagi. Boleh nampak tak? Okey, setuju. Jadi kepada semua yang berada dalam podcast ini, kalau anda berjanji dengan orang pukul 9, datanglah pukul 9 tepat-tepat. Yeah. Jangan awal sangat dan jangan lambat sangat. Plus minus 1 minit lah. Okay. Kita kalau Malaysia kan ada toleransi yang tinggi. Cuma saya nampak bila kita bincang tentang orang Switzerland ini sombong. Kadang-kadang bagi saya dalam satu sudut dia memberi satu benda yang positif juga. Contohnya dari segi asimilasi ke ataupun membawa satu budaya-budaya negatif. Bukan mudah untuk mereka terima lah. Ataupun sebab kalau kemasukan pelancongan, contohnya kalau saya pergi dekat Turki baru-baru ni, kita tengok masyarakat Islam Turki di Diyarbakir contohnya. Dia menampakkan tourism ni antara salah satu penyumbang utama kepada masalah-masalah akhlak yang berlaku di kalangan masyarakat Diyarbakir. So kalau contohnya bila saya lihat kalau orang Switzerland ni bila dia sombong, kadang-kadang dia nak menunjukkan dia perlu take time untuk dia nak orang kata give dia punya orang kata macam mana kepercayaan lah kepada masyarakat supaya dia tengok, dia test dulu kalau betul-betul kau honest dan baru dia accept. Adakah macam tu? Betul. Kalau ikutkan kawan saya nama dia Erizal yang jadi petani di Rouillé. Rouillé ni dia satu kampung yang berhampiran dengan Tasik Geneva ataupun Tasik Le Mans. Dua ni adalah tasik yang sama, cuma dekat sebelah sana dia panggil Geneva, sebelah sini dia panggil Le Mans. Kalau di France dikenali sebagai Tasik Le Mans. Jadi ini kampung, dalam kampung ni dia bertani tau. Dalam bertani tu dia pun cerita sebenarnya dalam 1 tahun pertama tu kerja dia adalah angkat tangan dan senyum kat orang dan tidak berbalas. Dalam setahun pertama tu. Sehingga bila dia menyangkul, bila dia bertani dekat situ, orang-orang yang diorang ni kan orang yang selalu pentingkan kesihatan. Jadi mereka jogging, dia orang buat trail walk ataupun buat brisk walk. Dan dia akan lalu dekat sebelah kebun yang diusahakan oleh orang Melayu ni. Dekat situ dia akan mula tanya, buat apa tu? Macam tu lah. Tapi dalam bahasa dia lah, dia kata, buat apa? Jadi bila dia tanya, buat apa tu kan, dia pun jawab lah, dia kata kita bertani. Satu benda yang trust tadi tu develop daripada dia
dia tanam pokok sayur-sayuran untuk makan sendiri, dan kemudian dia mula bagi, dia jual pada orang-orang yang lalu lalang tu disebabkan oleh friendship, kenal mengenal, dan the word spread. Dan kemudian orang dekat kampung Soren tu, dia dah boleh menerima Rizal dengan wife dia ni sebagai foreigner yang duduk dekat situ, sebagai orang kampung situ, dan mula once dia dah kenal saja, dia accept saja, oh ya Allah, dah jadi macam saudara. Contohnya macam dekat dalam kita punya travelog Rai TV ke Switzerland yang pertama dulu kita buat. Kita jalan tu tak jauh, jalan sekejap je, sikit-sikit berhenti, angkat tangan. Angkat tangan bukan ni cerita pasal ni, cerita pasal lembu dia sakit dengan keluarga dia, semua tu macam-macam cerita. Macam-macam. Very close lah dia orang ni, macam saudara. Menarik. Pada saya dia bukan sombong lah, dia lambat panas. Betul. Itu yang antara term yang betul lah. Take time. Tapi kalau dah panas dia, alhamdulillah, tengok nampak macam dia lagi membantu. Kita ni first time lah pakai Studio ni. Lepas tu ni mic pun mic baru. Dari Komika. Memang kita pilih Komika lah. Padu juga bunyi dia. Wah, bunyi dia best. Lepas tu kita ada dua sebenarnya. Ada satu lagi jenama yang tidak dinamakan. Tapi jenama tu yang biasanya podcaster lain pakai. Betul. Tapi memang kita kan suka jadi rare. Jadi kita pakailah Komika. Betul. Walaupun dia Dan rare, surprisingly sound dia superb. crispy. Suara saya jadi sedap. Macam suara Jamal Abdillah terus. Saya suka. Saya pakai earphone, headphone ni. Macam narcissist lah. Betul. Saya adore suara saya sendiri. Betul. Setuju. So kita dekat mana tadi tu berhenti? Tadi cerita pasal how friendly orang Switzerland bila dia dah betul-betul kenal kita. Ya, betul. Kalau dia dah betul-betul kenal, kalau kata macam Rizal tu, hari tu kita pergi trail walk lah dekat Kampung Soren. Kita melalui kawasan-kawasan penanaman kayu balak dan juga kawasan dia kat sana kayu balak kena tanam tau. Kau tanam baru kau boleh membalak. Kau takkan boleh jadi tukang balak kalau tak tanam. Wow. Jadi sebenarnya dia adalah satu renewable resources. Maknanya dia tanam dalam 10 tahun semua tu dah lah ditanam. Untuk tebang balak tu kau kena dapatkan kelulusan daripada kerajaan. Padahal tu tanah engkau. Engkau yang tanam balak tu. Lepas tu nak tebang, kerajaan akan pastikan nanti dia akan tanda pokok mana yang dah cukup dia punya lebar dia. Lebar ke apa? Diameter dia untuk dijadikan kayu balak. Ini satu inisiatif yang bagus lah. Betul. Yang ditetapkan oleh kerajaan. How mereka nak memelihara ataupun melestarikan alam mereka sendiri. Itu sambil-sambil jalan lah. Betul. Sambil-sambil jalan. Dia orang kan orang putih ni, dia suka buat dog walk. Dia datang buat bawa jalan anjing-anjing dia. Dia bawa jalan dekat hutan-hutan, dekat kampung. Jadi kat situ, sepanjang kita berjalan tu, sikit-sikit orang ditegur, disapa oleh orang-orang Switzerland tempatan. Jadi memang ramai lah. Siap-siap datang rumah. Kan? Dan mereka pula, bila dia melihat ketulusan seorang yang bukan, dia kalau nak kata racist, dia akan pilih ini orang kulit gelap-gelap. Betul. Ini bukan Malaysian, bukan Swiss. Ini jadi dia akan racist, tapi dia tak racist. Dia tengok orang tu, dia nampak kesungguhan dia untuk mengusahakan tanaman, dia appreciate. Malah dia galakkan lagi. Why not? Dia bagi tahu, saya ada tanah kosong. Saya ada tanah kosong, tolong usahakan. Saya suka apa yang awak buat. Jadi Rizal ni dia dapat banyak tawaran tanah-tanah kosong yang terbiar untuk diusahakan. Tapi dia pun tak bolehlah nak usahakan banyak. Dia pun buat secara berdikit-dikit. Tanaman organik. Tapi apa yang dia orang buat, dia support. Sebelum menanam tu, dia dah buat satu program CSR nama dia. CSA. Customer Supported Agriculture. Atau apa sebenarnya? Customer Supported konsep dia macam Agriculture. mana? Dia bangunkan agriculture tu. Dia belum tanam lagi, orang dah beli dah hasil. Contohnya macam saya nak tanam brokoli. Dan saya nak brokoli. Awak nak tanam brokoli, saya beli dulu brokoli, saya tempah. Awak punya brokoli mesti akan keluar kalau tanam bulan 2, bulan 4 dah boleh harvest. Jadi bulan 4 tu dia akan hantar brokoli tadi tu datang ke rumah. Dia panggil food basket. Dia punya vegetable basket.
Jadi itulah yang menariknya. Macam mana mereka support kepada pengusaha-pengusaha walaupun pengusaha ni orang Malaysia. Exactly. Ini setelah mereka menerima kewujudan orang-orang yang rajin bekerja macam ni lah. Okay. So kita nampak sebenarnya pada sisi lain, pada mulanya kita lihat orang Switzerland ni betul-betul sombong. Tapi bila dah kenal betul-betul, memang sangat supportive. Dia bukan sombong, sekali lagi dia lambat panas je. Betul. Wah, Okey. banyaklah benda yang kita boleh cerita sebenarnya pasal Switzerland ni. Rasanya tak cukup masa. Banyak. Saya tahu yang ni pun dah berapa lama dah. Dan satu lagi dekat Switzerland tidak ada tanah tebiar. Itu yang orang kena tahu tu. So macam mana dia San? Dia manage supaya tanah tu tidak menjadi tanah yang terbiar. Dia ada 2 kategori tanah. Satu yang tanah untuk kediaman. Okay. Tanah kediaman tu, dia kena belilah tanah tu semua dengan commercial rate. Tetapi tanah agriculture, dia wajib diusahakan. Dia tak boleh tanah tu terbiar. Kalau dia tidak diusahakan, kerajaan boleh ambil balik walaupun tanah itu Tanah atas kita. nama kita. farmer tadi tu. Sebabnya, farmer tadi dia tidak membayar inheritance tax. Sekiranya, contohnya macam saya ada 500 ekar tanah. Okay. Dan saya nak wariskan benda ni kepada anak saya. Tapi kalau kata anak saya, syarat untuk saya mewariskan kepada anak saya tu mesti ada sekurang-kurangnya diploma in agriculture. Kalau tak ada anak, tak ada siapa yang meneruskan, tanah itu nanti akan diambil semula oleh kerajaan dan diberikan kepada orang-orang yang boleh majukan tanah tadi tu. Sebab itu negara Switzerland, tanah dia tak besar. Dia banyak gunung kan yang boleh tanam pokok-pokok ataupun sayur-sayuran dekat atas gunung. Betul. Jadi tanah-tanah pamah dia yang boleh diusahakan untuk penternakan ataupun tanaman-tanaman kontan mesti wajib digunakan dan menghasilkan output kepada negara. Bagus, betul. Contohnya macam kalau anak saya pemalas kan, dia takkan dapat mewarisi tanah tadi tu walaupun saya ada 500 ekar tanah. Dia wajib lagi fardu untuk bangunkan. Ya. Baru boleh kemilikan tu datang pada betul. Dan dia nak bangunkan pun dia mesti kena ada sekurang-kurangnya diploma dalam agriculture. Okey. Nampak bagus, kan? Bagus. Jadi sebab itu dekat Switzerland tak ada tanah yang terbiar. Selain kalau yang nampak terbiar tu dia bukannya terbiar, itu memang tanah kerajaan, tanah hutan. Reserve hutan dia lah. Itu pun kalau kata kita membalak, kita biasa tak nampak dekat Zermatt, Lauterbrunnen, pembalakan dia very high tech. Dia pakai mesin dan juga dibawa turun dengan menggunakan helikopter. Sangat terkawal. So bila kita lihat dia menggunakan helikopter, maka dia tidak merosakkan laluan hutan tu. Betul. Exactly. Tapi mahal lah harga kayu dia. Tapi walaupun mahal, tetapi memang Switzerland adalah salah satu negara yang termahal di dunia. Betul. Jadi vacation je yang kalau kata kita, memang kita buat pun mahal. Tapi orang cakap kata pasal kita bawa pun 10 orang. Betul. 10 orang mana nak dapat murah-murah. Memang semuanya tempat kita pergi pun rare-rare. Kita duduk dekat kampung. Kenapa kita tahu semua knowledge ni? Sebab kita tak duduk kat hotel. Exactly. Kita ambil satu lokasi tu betul-betul kita live like local. Yes. Kita mix around. Kita mix around dengan local people. Jadi kita kenal dia orang. Yang kita tahu dia sombong tu pasal tu lah. Siapa yang pernah travel dengan saya akan merasai lah pengalaman ni. Yes. Kata, langsir nak. Hang mai halus tak? Kepala hang aku butak. Kita punya cakap yang tu lah kan. Betul. Okay, itu dia. Tapi kita resmi bila kita mengembara. Kita ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Betul. Kalau nak cerita buruk, memang banyaklah buruk dia. Tapi kita ambil lah yang baik. Jadi barulah kita menjadi traveller yang mampu membangunkan diri kita, keluarga kita dan juga negara kita. Okay. So kita berhenti dulu. Agaknya kita rehat sekejap untuk mengopi. Okey, tu dia, kita baru saja selesai mengopi. Kita sambung balik topik kita berkaitan dengan Switzerland ni. Okey, sebelum tu kita ucapkan terima kasih kepada Komika kerana membawakan audio yang mantap Superb dan ni. padu. Memang padu lah. Okey, tu yang kita pakai baju Komika ni. Terima kasih kepada Komika sekali lagi.
berapa kali nak ucap terima kasih. Dia kalau kali kedua, kalau masuk kali ketiga, itu namanya bodek. Lepas tu kena beduk. Tak, itu bukan beduk. Bodek. Semoga lebih banyak sponsor lagi masuk daripada ni. Okay. Apa lagi nak cerita ni tentang Switzerland? Okay, tadi kita dah bercerita lah tentang kata orang dia. Kalau daripada segi sistem lah, sistem kehidupan, taxing ke San, macam mana San? Kalau rasa-rasanya dekat Switzerland ni, hidupnya macam mana? Ya, kalau kata orang cakap pasal Switzerland, kalau kata level-level Tan Sri Mega Holding ni, dia akan kita mesti akan jumpa ramai orang-orang macam ni dekat Switzerland. Orang Malaysia. Yeah. Tapi company dia registered in Zug ataupun di Swiss. Swiss ni salah satu daripada canton. Yeah. Ada lebih kurang 26 canton. Betul. Di Switzerland. Negara dia kecil tetapi ada 26 negeri. Okay. Canton ni macam negeri lah. Yeah. Dan setiap canton ada dia punya polis sendiri. Otonomi dia sendiri lah. Autonomi sendiri. Okay. Juga tax rate yang tersendiri. Okay. Sebab itu tempat-tempat macam Zug dengan Schweiz, sebuah dua daerah ni, dari dua canton ini, dia mengenakan pasal setiap canton ni dia bersaing antara satu sama lain. Jadi ramai orang kaya-kaya duduk dekat Zug sebab kekayaan mereka tadi tu dibawa dan diregisterkan dekat Zug. Contohnya macam Coca-Cola Bottling Company didaftarkan di Zug supaya dia punya tax rate dia rendah. Dia bayar tax rendah dekat Switzerland. Bukan Switzerland, di Zug sendiri. Faham. Dan juga kalau kata Mega Holding, kalau dekat Malaysia kena 24% tax ataupun lebih daripada tu, dekat sana tax structure dia lebih awesome lah. Jadi bila dia buat company kat situ, dia declare keuntungan dekat situ, dia kena bayar 10%, 9%, 10% saja. Jadi banyak tu kalau kata jenis bilion-bilion, maknanya 9% ataupun perbezaan 10 ke 15% tu berbeza banyak tu. Banyak. Apa lagi company-company lain yang kalau kata yang ada macam Bitcoin Swiss pun didaftarkan dekat Zug. Johnson & Johnson, Siemens, ni syarikat-syarikat multinational banyak yang didaftarkan dekat Zug. Ini gaya-gaya orang-orang yang kalau kata nak membuat trik tentang taxation lah. Okay. Interesting. Banyak benda yang kita boleh dapat daripada perkongsian ni. So kalau dari segi orang kata cost of living lah dekat sana, macam mana? Sangat mahal. Sekali makan. Ya. Saya pernah kalau dalam Rare TV punya travelog. Ya. Saya pernah kita ada rakamkan satu video tadi tu masa kita bertamu di sebuah rumah kawan kita di pinggir Tasik Lusen. Dan property itu bernilai 11 juta Swiss franc. Saya dengar pun saya nak pitam lah dia punya mahal dia. Tapi cantik lah. Turun saja. Atas dia jalan. Yeah. Lepas tu ada dia punya rumah dia. Rumah dia tu terus dekat Tasik. Tebing rumah dia tu adalah Tasik Lusen. Turun pakai lift? Turun ada lift dan ada tangga. Kalau dalam rumah pakai lift. Kat luar tu kita ada tangga. Okay. Jadi 11 kali 5 apa? 55 juta. Itu tak tahulah sewa kalau nak sewa berapa kan. Jadi itu memang ada ramai lah orang-orang kaya yang kalau dipanggil, kalau kediaman kita tu dekat kawasan yang dipanggil Rivera. Rivera ni bermaksud dia sama ada dekat dia bukan tepi river. Kita sebut Rivera je tepi river lah kawan. Rivera ni maknanya dia tepi laut ataupun dekat tepi Tasik. Jadi pemandangan cantik, nampak Gunung Ganang yang bersalju, dan bila kita pergi ke tebing dia tadi tu ada swan. Ada apa dalam bahasa Melayu swan? Angsa. Ya, sorry my Malay. Lama duduk Switzerland lah 10 kali. Ada angsa-angsa yang jinak semua tu. Boleh bayangkan sama macam Izuwalk juga. Ada satu mansion yang cantik tu, ada angsa tenang dengan tasiknya. Angsa tu jinak. Betul. Sepanjang kehidupan saya, bila pergi ke luar negara ni, saya rasa macam angsa ni membawa perspektif yang berbeza daripada zaman kanak-kanak saya yang selalu disudu oleh angsa-angsa.
Pantang dia Angsa berdisudu. kita panas kan. Cuaca. Yeah. Dia tengok cuaca. Tekanan hidup. Tekanan hidup angsa-angsa ni. Jadi kita kena faham. Jadi angsa dekat sana, dia putih-putih colour dia. Lagi-lagi kalau kita pergi ke Hallstatt. Oh, Tapi Hallstatt bukan di Switzerland. di Austria lah. Di Austria. Tapi memang cantik betul. Ai. Okay. Saya bulan depan ke Switzerland lagi. InsyaAllah. Sombong sungguh. Sombong amat. Okay. Jadi entahlah. Rasanya macam memang kita setiap tahun. Walaupun kita sekarang ni dah makin busy dengan pentadbiran, dengan Ray TV, dengan company-company kita yang lain. Tetapi just want to make a point untuk revisit ke Switzerland tu every year. Ya, tapi yang paling saya pelik lah dengan orang Malaysia ni. Switzerland ini adalah salah sebuah negara yang termahal di dunia. Tapi dalam package yang kita tawarkan dekat vacation, destinasi ni lah yang menjadi antara the hot item kita. Yes. Hot product kita yang selalu orang nak pergi. Setiap tahun, setiap kali kita buka trip Switzerland sold out. Ya, betul. Buka je trip Switzerland sold out. Exactly. Tak buka pun dah sold out. Dan kemudian ada banyak private trip yang kita bawa orang-orang yang saya nak pergi keluarga saya saja. Okey, ada sekeluarga. Okey, satu keluarga. Betul. Jom kita bawa satu keluarga. Memang fleksibel. Yes, very flexible. Hari ni agak-agak nak minum hot chocolate lah, Captain, kan? Yeah. Malah nak keluar sekejap. Lambat sikit lah keluar. Boleh. Tak, dia bukan setakat minum hot chocolate. Kita orang nak minum hot chocolate dekat tepi tasik. Oh. Tengok tu, bawa macam tu. Vibe dia tu. Ya Allah. Exactly. Betul. Mana nak dapat guys? Jadi saya nampak pertama sekali bila mereka menjaga kelestarian alam mereka, orang tak kisah untuk berbelanja walaupun mahal Betul. around the world. Lagi mungkin satu perkara lagi yang kita patut petik daripada kelestarian. Kelestarian tadi tu tidak terjadi tanpa regulation dan legislator. Orang-orang yang menentukan dasar kepada sebuah negara tadi tu. Oh alamak. Dan juga enforcement yang betul-betul. Enforcement dia dahsyat lah. Saya masuk jalan yang no entry pasal nak ambil gambar. Masa tu berkabus. Dalam travelog tu kalau dia ini berkabus. jangan contoh gini. Masuk jalan tu tak nampak signboard dia. Saya cakap lah kita tengok Google Map saja. Dia cakap Google Map rubbish. Okay, you should see the signage. Lepas tu dia cakap, okay, sorry, we are tourists. Kata, you come to Switzerland, you have to know and respect Switzerland law. Dia tak ada cerita-cerita kompromi keluar terus 2 saman. 300 Swiss. 300 Swiss. Koyak. Yuran untuk dipandaikan. Koyak betul. Koyak. Tapi saya punya pengalaman pun sama Sen. Dari segi enforcement ni cerita, ada satu kali tu kita tengah drive. So kita ni contact kereta. Jadi sambil-sambil nak ke Lauterbrunnen, nak ke Grindelwald. Jadi kalau kita straight pergi ke Lauterbrunnen, kita ke kiri kan ada pergi kereta api punya laluan tu. Jadi kita tunggu kat situ, depan tu polis. Kali saya keluarkan GoPro rakam. Jadi bila masa kita rakam tu, kereta tengah stop okey lagi. Tapi dah bergerak pun kita masih hulu lagi. Terus dekat depan tu ada kereta polis, dia punya lampu dia tu keluar. Stop. Dia suruh kita stop lah. So kita kena berhenti ke tepi, lepas tu dia suruh park. Dan dia turun. Dia kata, kenapa kamu merakam? Kita cakap, kita tak perasan kita turis. Dan juga kita minta maaf lah sebab negara dia cantik sangat. So kat situ dia kata, jangan buat sekali lagi lah. Jadi itu tak cik. Dia ada ayat bodek. Negara kau patut cakap tu. Kata, saya tak perasan signboard yang mengatakan no entry kerana negara kamu cantik sangat. Patut mungkin dia cair sikit hati dia. Betul tu. Tapi masa tu memang dengan peserta-peserta kita pun kata minta maaf lah sangat-sangat. So itu antara pelajaran lah. Maknanya memang negara diorang strict dan that's why semua yang datang mengembara kat sana boleh orang kata bawa diri dengan apa yang telah ditetapkan. Lagi satu, negara dia, undang-undang dia sebenarnya mudah untuk difaham. Jadi tak ada reason untuk orang buat-buat tak faham. Betul. Okey, satu lagi. Kalau kita buat wrongdoing on the road, jangan tunggu polis yang tegur. Dia yang akan tegur ni orang biasa yang tegur. Betul. Kita pergi setuju. kita pergi dekat convenience store. Lepas tu kita biasalah, kita kat Malaysia kan negara kita panas. Betul. Kita berhenti sekejap, kita tak tutup enjin. Nak aircon semua. Juga. Tapi kat sana sejuk. Bila kita tutup, nanti heater tak jalan. Ada orang sekejap je, tak payah lama. Dia punya tolerance dalam 2 minit. Lepas 2 minit, you still kereta tu on juga enjin tadi tu. Ada orang akan ketuk. Dia akan ketuk pintu kita. Dia cakap, turn off the engine.
for the nature. Betul. Please respect mother nature. Wah, dia cakap macam disekolahkan kita. Betul. Betul. Saya pernah kena juga kat Lucerne. Kau tak ada disiplin. Bila kita idle lama-lama kata tu, dia akan datang, dia kata dia marah lah. Exactly, dia marah. Daripada itu pelepasan karbon, dan setiap orang dia bertanggungjawab kepada negara dia. Itu yang kita Respect lah. kita tak payahlah kalau kita dekat sini ada orang buang sampah dekat kereta kan, dah mulalah ada kesedaran tu, ada orang horn panjang-panjang, horn lah panjang-panjang, siapa je yang buang sampah keluar daripada kereta, horn panjang-panjang. Ramai-ramai kan. Ya. Ramai-ramai baru Betul. dia rasa kerdil dan dia akan rasa macam bertaubat. Dan kita banyak lah, bila kita dah mengembara ke beberapa negara ni, kita sendiri kita didik. Dan benda tu kita bawa balik, budaya yang bagus tu. Lagi satu perkara yang menarik, di Switzerland, mereka menggunakan pendekatan direct demokrasi. Okay. Yang mana rakyat, kalau kata di Malaysia, demokrasi ataupun monarki berperlembagaan, dia 5 tahun sekali mengundi. Tetapi di Switzerland, ada setiap move yang besar yang kerajaan nak ambil, mereka akan adakan voting. Ya. Maknanya kalau kata contohnya macam masa kita pergi hari tu, kita buat travelog, kita nampak orang membuat demonstrasi secara aman di depan dia orang punya Parliament House. Memang secara aman, dia tak ada rusuhan ke apa semua, memang dibenarkan membuat protes untuk tidak discriminate orang-orang yang tidak divaksin. Itu semasa zaman-zaman masa tu saya dengan berbekalkan double dose Sinovac, pergi juga kat sana. Tetapi memang kena discriminate lah. Sinovac memang kena discriminate. China mari. Restoran makan tak boleh makan kat dalam, kena makan dekat luar. Betul. Jadi itulah discrimination yang berlaku masa tu. Tapi mereka pula membantah discrimination kepada orang-orang yang tidak divaksin. Yang tak ada vaksin, bukannya macam kita pun, kita ada at least ada vaksin juga walaupun Sinovac. Betul. Dia orang tak nak vaksin, which is about 40% orang Switzerland memilih untuk tidak divaksin. Dan mereka nak persamaan hak supaya mereka boleh makan, minum semua tu macam biasa, travel macam biasa walaupun tidak divaksin. Solidarity dia orang Yes. boleh tahan. Itu tentang vaksin lah. Kemudian kalau contohnya macam nak buat satu pembangunan, jadi dia akan dapatkan pandangan masyarakat dahulu, pandangan rakyat. Dia akan educate rakyat kenapa pentingnya pembangunan ini, dan dia akan berbincang. Rakyat akan, kalau kata ada rakyat yang melihat bahawa pembangunan itu akan mengganggu kelestarian alam, mereka akan membuat bantahan dan mereka tu didengari. Bantahan itu didengari, dan kadang-kadang developer dia kena membuat, bukan developer, kerajaan tadi tu kena membuat adjustment untuk memastikan pandangan minoriti tadi ni yang membantah tadi juga diambil kira. Contohnya lah, dia nak buat satu loji nuklear. Lepas tu nanti dia punya buangan dia akan mencemarkan alam semua tu. Jadi bila orang bising-bising, nanti dia akan propose balik bagaimana nak menguruskan buangan tadi tu. Secara lestari. Itu contoh lah. Okay, faham. Menarik. Banyak benda lah yang kita boleh belajar daripada cerita-cerita podcast ni. Ini baru satu negara. Satu negara. Sebenarnya ada banyak lagi negara, dan kalau kata kita nak cerita satu negara, Switzerland ni saja pun sebenarnya tak habis cerita ni. Tapi satu benda lah, Hasan, kita nampak Switzerland dari sudut yang baik-baik, tapi at the same time macam kita bincangkan tadi, kita sembang tadi, iaitu dari segi orang kata cost of living, taraf hidup kat sana, sehingga kan bila dah tinggi macam tu kemajuan dicapai sebegitu rupa, rupa-rupanya nak mati pun mahal, Hasan. Nak mati, rupa-rupanya masa tu nak jadikan cerita, saya pergi ke orang kata factory outlet, kedai Victorinox. So bila kita nak pergi ke sana, bila kita nak engrave, berbezanya factory outlet ni, engrave kalau tempat lain free, tapi kat sana kena bayar. Cumanya barang kat situ lebih murah lah berbanding tempat lain. So bila dia kata, kita tanya, kena bayar juga Yes, everything in Switzerland is expensive lah, dia beritahu. Even you want to die, also you need around, dia kata 6,000 ke 8,000 Swiss franc per person. Orang miskin tak boleh mati situ. RM40,000 bang.
Jadi kalau kata you all B40 tak boleh mati dekat Switzerland. Dan dia akan cari waris sampai dapat untuk bayar benda tu. Ui. Macam mana kalau tiba-tiba mati accident, saving tak ada, semua tu menyusahkan masyarakat ke? Susah. Ah. Mati pun susah mah. Jadi itu lebih baiklah daripada Svalbard yang dilarang mati langsung. Itu memang kena hantar keluar. Ada kita nak cerita pasal Svalbard nanti lepas-lepas ni dalam podcast yang seterusnya. Ataupun kalau ada apa-apa penonton-penonton, penonton pula, pendengar. Kita sekarang ni podcast. Jadi betul. orang lebih dengar daripada menonton. Jadi sebab tu kita macam tak siap je kita punya studio ni kan. Pasal apa? Kita rasa macam podcast orang dengar. Tak payahlah nak beria sangat. Betul. Jadi itulah kita pakai t-shirt macam biasa semua kan. Exactly. Okay, apa lagi? Kalau Switzerland, tempat yang paling SN suka pergi kat mana? Kalau Switzerland, yang paling saya suka sekali kan, saya suka pergi dekat Gruyère. Gruyère. Dekat kampung yang ada orang Melayu tu, pasal dia punya tasik dia tak overrated. Jadi kita boleh pergi kat tasik tu tanpa bergaduh-gaduh dengan orang. Lagi satu dekat Lavaux. Dekat Lavaux tu saya pernah sewa satu rumah orang tempatan dekat atas bukit sedikit saja, yang mana saya punya pemandangan ada masa tu musim sejuk. Pemandangan saya adalah vineyard yang berada dekat lereng-lereng tu. Walaupun tak ada buah, macam vineyard ni kan ladang anggur. Lepas tu bawah dia tu adalah tasik Geneva, tasik Leman. Cantik betul. Kita berada dekat tanah tinggi. Lepas tu vibe dia tu memang bestnya. Duduk kat situ 3 hari 2 malam. Hari nak check out tu rasa macam berat je nak tinggalkan. Memang kalau kita buat trip Switzerland, Captain dia akan ada satu spot yang dia akan menginap lama. Malah nak check in, check out, check out. Ya, betul. Dan kalau macam saya sendirilah, bila first time saya bawa Switzerland ni bersama dengan Captain Harun, saya jadi co-captain. Kampung yang paling buatkan saya terkesima lah tengok Candlestick lah. Nice juga. Candlestick pun best. Candlestick memang dia tak apa terkenal di kalangan orang Malaysia. Kita yang explore masa tu. Dia gunung-gunung, lepas tu ada sungai. Ada sungai. Lepas tu bawah sikit ada Blausi Lake. Exactly. Atas sikit dapat Oceanacy. Lepas tu boleh experience train lagi, car train. Lochberg train. Betul, Lochberg Tunnel. First time saya masuk Lochberg Tunnel tu rasa macam miss betul. Kagum. Dan benda tu rupanya dah over 100 years. Exactly. Betul. Dah ada. Memang cantik lah. Okey, apa pun kita ada banyak lagi untuk dikongsikan kepada anda semua. Boleh tuliskan di ruangan komen. Kalau ada dekat Spotify ada komen ke? Tak ada kan? Tak ada. Okey, dekat YouTube, kalau dekat YouTube boleh komen dan kita membaca komen-komen anda. Betul. Kat mana yang you all nak kita ceritakan. Contohnya macam lepas pada ni, tadi kita cerita pasal mati. Dekat Svalbard dilarang mati. Macam mana? Nanti mungkin kita akan bawakan untuk Svalbard. Okey, mungkin pada episod yang seterusnya kita akan ceritakan tentang keunikan destinasi-destinasi kita yang lain ataupun orang-orang rare. Jadi participate, apa lagi yang kau nak dengar daripada pengalaman-pengalaman travel kita orang, dan juga destinasi yang menarik. Jangan lupa untuk komen untuk di YouTube lah. Okey, kita jumpa pada siri podcast yang seterusnya. Ini Baru Rare.